أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Tuan Nazir, ahli jawatan kuasa masjid, Tuan Imam, hadirin hadirat rahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama-tamanya tuan-tuan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita mengucapkan banyak-banyak kesyukuran pada Allah SWT atas nikmat Allah beri pada kita pada pagi ini, nikmat kesihatan, nikmat masa lapang. Tapi yang lebih besar lagi tuan-tuan, apa juga keadaan Allah beri pada kita pada pagi ini, atas nikmat Allah ni Allah buka hati kita untuk datang solat subuh berjamaah. Itu satu. Itu antara nikmat yang paling besar sekali yang manusia tidak perasan. Okey. Dan yang kedua tuan-tuan, nikmat yang kedua yang Allah bagi pada kita pada pagi ini, sebab kita solat subuh berjamaah, kita cakap pada Allah dalam solat tadi apa? Iyyaka na'budu. Apa makna iyyaka na'budu? Selalunya kita terjemah iyyaka na'budu ni hanya engkau yang kami sembah. Tapi dari segi bahasa tuan-tuan, dari segi bahasa, perkataan iyyaka na'budu ni bukan setakat bermaksud hanya engkau yang kami sembah. Sebenarnya makna dia yang lebih tepat adalah hanya engkau kami mengabdikan diri. Bermakna dalam bahasa yang lebih praktikal, kita nak cakap, ya Allah, saya berazam hari ini untuk taat kepada kamu. Dan kalau tuan-tuan tengok daripada segi bahasa, Allah guna perkataan na'budu kat situ dalam bentuk kalau kita belajar nahwu, dia panggil fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni kalau dalam bahasa Inggeris kita sebut dia present tense. Present tense maknanya waktu sekarang juga. Jadi bila kita kata iyyaka na'budu, kita nak cakap pada Allah, ya Allah, saya berazam nak taat pada kamu sekarang juga. Kenapa? Sebab ini peluang saya yang terakhir untuk masuk syurga. Allah sebut dalam Al-Quran, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Setiap perbuatan yang baik itu dia akan menghapuskan dosa-dosa kita. Itu sebab kita selalu minta doa pada Allah SWT, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami ini, dengan kehidupan yang baik. Itu kita minta pada Allah SWT. Jadi atas rahmat Allah tadi, dan permohonan kita pada Allah untuk kita dia panggil keazaman kita untuk kita taat pada Allah tadi. Alhamdulillah, Allah bagi pertolongan pada kita tuan-tuan. Bagi lagi nikmat yang kedua, Allah letak kita dalam satu tempat dia panggil Raudatun min Riyadil Jannah. Apa itu? Apa yang disebut sebagai Raudatun min Riyadil Jannah tu? Al-majalisul almi ataupun al-majalisul Quran Raudatun min Riyadil Jannah. Majlis-majlis ilmu dan pengajian Al-Quran ini adalah taman daripada taman-taman syurga. Rupanya dekat dunia ni dah ada syurga tuan-tuan. Di mana duduk syurga di dunia ni? Antaranya adalah di majlis-majlis pengajian ilmu dan Al-Quran. Jadi tuan-tuan, bukan mudah tuan-tuan nak duduk dalam majlis pagi-pagi ni. Cabaran dia apa? Apa cabaran pagi-pagi tuan? Mengantuk. Tapi Allah bagi kita kekuatan untuk duduk di sini. Dalam masa yang sama ada orang yang tak solat lagi tuan-tuan. Ada orang yang masih tidur lagi. Daripada ramai-ramai penduduk di kawasan Batu Belah je. Batu Belah ni Allah pilih kita tuan-tuan, bermakna Allah sayang dengan kita. Dan masih lagi kepada sahabat-sahabat kita yang masih tidur tu, kita minta pada Allah SWT buka pintu hati dia untuk solat secepat yang mungkin. Jadi tuan-tuan, jadi itu sebab atas nikmat ni tuan-tuan, kita minta pada Allah, bila kamu dah bagi aku keizinan untuk solat subuh berjamaah yang pahala dia seperti solat
sepanjang malam. Yang keduanya, Allah bagi kita duduk dalam majlis pengajian ilmu ni di taman-taman syurga. Apa lagi kita nak cakap pada Allah? Ya Allah, saya berazam lagi untuk duduk dalam majlis ini untuk taat kepada kamu. Sebab bila kita cakap bila kita cakap iyyaka na'budu, Allah akan buat apa? Wa iyyaka nasta'in. Kamu layak untuk menerima pertolongan aku, wahai manusia. Apa pertolongan yang Allah akan bagi? Allah akan bagi kita pada doa yang kita minta pada Allah, ihdinas siratal mustaqim tu. Apa ihdinas siratal mustaqim? Pandu saya ke jalan yang lurus. Apa tu jalan yang lurus, tuan-tuan? Dalam surah Yasin Allah tafsir jalan yang lurus tu, wa an'buduni hadza siratul mustaqim. Bahawa kamu mengabdikan diri pada aku, kamu taat kepada aku, itulah jalan yang lurus. Bila kita kata taat kepada Allah, taatnya apa, tuan-tuan? Ikut peraturan. Bila kita kata kita tak nak taat pada Allah, bermakna kita nak ikut peraturan Allah. Peraturan Allah duduk di mana, tuan-tuan? Peraturan Allah duduk di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan jalan yang lurus itu adalah disebut sebagai Al-Quran dan Sunnah. Bermakna hari ini siapa yang disebut sebagai orang yang mendapat jalan lurus ni? Allah sebut inna akramakum indallahi atqakum. Itu pada surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Allah kata sesungguhnya manusia yang terbaik di sisi aku adalah manusia yang paling bertakwa. Itu sebab, tuan-tuan, pada Ramadan yang lalu Allah bagi kita 1 bulan dipanggil in-house training dalam bahasa Inggeris, okey, atau panggil syahrul madrasati, bulan sekolah, bulan kita dilatih oleh Allah SWT. Apa tujuan latihan tu? La'allakum tattaqun, supaya kamu jadi manusia yang terbaik. Tapi siapa yang manusia terbaik ini? Kalau dalam Al-Quran Allah guna perkataan akrama. Akrama maknanya yang paling baik, yang paling cemerlang, yang paling berjaya di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Tapi siapa orang yang paling bertakwa ni? Allah detailkan lagi, tuan-tuan, dalam hadis Rasulullah SAW yang menyebut perkataan yang Allah gunakanlah khairukum. Tadi Allah guna perkataan akramakum. Itu penting kita kena ngaji bahasa, tuan-tuan. Bila kita mengaji bahasa, kita boleh faham Quran ni dengan lebih dengan lebih praktikal lagi. Okey, dan bila kita faham Quran yang lebih praktikal, baru kita boleh amal ke dalam kita punya kehidupan kita setiap hari. Sebab Al-Quran ni bukan setakat kitab bacaan, tuan-tuan, dia adalah kitab panduan kehidupan. Jadi dalam hadis Rasulullah SAW Allah sebut sebagai orang yang terbaik ni, Allah guna perkataan khairukum, yang makna juga yang terbaik. Khairukum man ta'allamal Quran. Orang yang sebagai orang yang bertakwa itu adalah orang yang belajar Al-Quran. Nampak tak? Itu, tuan-tuan. Jadi apa yang kita nak cuba huraikan pada hari ini, tuan-tuan, yang sebenarnya apa yang kita hendak hari ini, semua manusia nak jadi orang yang terbaik. Betul tak, tuan? Tuan-tuan nak jadi orang terbaik, tuan-tuan nak anak-anak tuan-tuan jadi orang yang terbaik. Tapi sebelum kita boleh jadi orang yang terbaik, kita kena tahu apa makna baik. Apa makna baik, tuan? Makna baik-baik ustaz dia. Okey, senang aja. Sihat baik tak? Kata macam hari ni, sihat, alhamdulillah sihat. Kalau dia tak sihat, dia cakap alhamdulillah tak sihat. Dia cakap macam tu. Hari ni, tuan-tuan, kita beranggapan bahawa sihat itu baik, tak sihat tak baik. Kalau meniaga, tuan-tuan, yang baik apa? Untung. Rugi tak baik. Ada orang kata alhamdulillah rugi hari ni, ustaz. Tak ada, tuan. Menunjukkan hari ini manusia mendefinisikan perkataan baik itu apa yang disuka baik, yang dia tak suka tak baik. Itu adalah definisi yang salah, tuan. Okey, kenapa saya kata definisi yang salah? Sebab Al-Quran kata begitu. Tuan-tuan boleh tengok pada ayat 216 surah Al-Baqarah. Kalau tuan-tuan ada Quran itu, tuan-tuan tengok. Saya tunjukkan bagaimana hari ini banyak daripada prinsip-prinsip yang manusia guna di luar sana yang sebenarnya bercanggah dengan Al-Quran. Hari ini dalam hidup, tuan-tuan, kalau kita pegang prinsip yang salah, maknanya pemahaman yang salah, kesannya kita akan terseksa dalam hidup. Allah akan bagi kita stres sebab kita pegang prinsip yang salah. Tuan-tuan boleh tengok dalil yang saya sebut tadi pada surah Al-Baqarah ayat 216. Allah kata apa? Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Itu pada surah Al-Baqarah ayat 216. Kalau ikut Quran saya ni muka surat 34.
Allah kata telah diwajibkan atas kamu peperangan itu walaupun kamu tidak suka peperangan tersebut. Okey, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Mungkin kamu tidak menyukai suatu perkara itu tapi dia baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Mungkin kamu menyukai suatu benda itu tapi benda itu tidak baik bagi kamu. Okey, Allah kata wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wahai manusia, Allah lebih mengetahui tapi kamu tidak tahu. Hari ini manusia tahu apa tuan-tuan? Apa yang disuka baik, yang dia tak suka tak baik. Tetapi bagi Allah bukan apa yang kita suka yang baik, apa yang Allah suka itu yang baik. Bukan apa yang kita suka. Sebab kita tak tahu tuan-tuan. Kadang-kadang tuan-tuan kita rasakan bahawa hari ni kalau hujan tak baik, panas baik. Okey, setengah orang hari ni tuan-tuan dia suka hujan. Kenapa? Sebab kadang-kadang dia tanam kelapa sawit, kadang-kadang dia tanam apa? Dekat sini ada bendang lagi. Dekat kawasan Bukit Belah tak ada dah. Tak ada. Okey, tapi tuan-tuan setengah orang pula tuan-tuan dia tak suka hujan. Hari ni kenapa? Sebab dia ada kenduri kahwin. Kau hujan kau orang tak datang. Nampak tuan-tuan Jadi yang sebenarnya tuan-tuan dalam kehidupan ni kalau kita nak tenang tuan-tuan, biar sahaja Allah decide apa juga keadaan. Kalau Allah nak decide hari tu hujan, hujanlah. Kalau Allah nak apa? Nak buat hari tu panas, kita cakap apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala pujian itu milik Allah atas segala apa juga yang Allah beri pada kita. Jadi saya nak tanya tuan-tuan, kalau hari ini tuan-tuan kalau sihat, tuan-tuan boleh taat pada Allah tak? Saya nak tanya, kalau tuan-tuan sihat ni tuan-tuan boleh taat pada Allah tak? Kalau tuan-tuan tak sihat hari ni tuan-tuan boleh taat pada Allah tak? Boleh ke tak boleh? So yang sebenarnya dalam hidup ni Allah suruh buat apa? Taat pada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak kami jadikan jin dan manusia itu kecuali tujuan utama hidup dia. Apa makna tujuan utama? Perkara yang paling penting dalam hidup dia adalah untuk taat kepada Allah. So kalau hujan panas apa? Itu semata-mata ujian Allah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kamu wahai manusia dengan benda yang kamu tak suka, dengan benda yang kamu suka sebagai ujian semata-mata. Untuk lihat apa tuan-tuan? Sama ada kita nak taat ataupun tidak. So hari ini kalau kita sihat, kita taat pada Allah, baik ke tak baik? Baik. Kalau kita tak sihat, kita taat pada Allah, baik ke tak baik? So apa beza sihat tak sihat? Tak ada beza. Tapi hari ini kita kata apa? Hari ini kalau tak sihat tu tak baik. Salah tuan, salah. Itu sebab kenapa hari ini kalau kita tak sihat kita selalu marah kadang-kadang. Kalau kita tak sihat kita termenung, kita stres dan sebagainya. Sedangkan tak sihat tu Allah yang bagi. Okey, Allah tak bagi semata-mata untuk uji kita. Apa makna ujian tuan? Okey, ujian ni sebenarnya apa tuan-tuan? Ujian ni adalah perkara yang Allah bagi pada kita. Kalau ianya kita suka tuan-tuan, jangan terlalu gembira sangat sebab itu ujian. Okey, apa makna ujian? Ia pasti berakhir. Dan hari ni kalau ujian tu benda yang kita tak suka, jangan terlalu sedih sangat. Sebab apa? Sebab dia adalah ujian dan ujian itu juga pasti akan berakhir. Okey, Allah cuma nak tengok apa? Sama ada kalau kita sihat, kita taat ke tidak, ataupun kita sakit, kita taat ke tidak. Itu saja. Itu sebab dalam keadaan kita sihat, kita taat, itu dia panggil syukur. Tapi dalam keadaan kita sakit, kita taat, itu dia panggil sabar. Okey, syukur dan sabar benda yang sama, cuma keadaan sahaja berbeza. Dan itulah kehidupan, dan itu disebut sebagai, Allah sebut sebagai orang yang terbaik. Orang yang sentiasa fokus untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu yang kita nak jadi manusia yang terbaik. Okey, dan itu sebab tuan-tuan, nak jadi manusia yang terbaik ni, dia punya panduan dia adalah Al-Quran. Okey, itu sebab tuan-tuan kalau kita lihat kat situ, kita dah definisikan apa makna baik tadi. Sekarang ni kita nak jadi orang yang terbaik, dan orang terbaik itu adalah orang yang bertakwa. Bertakwa ni kita kata takut, tapi dalam bahasa praktikal tuan-tuan, takwa ni disebut sebagai compliance. Itu dalam bahasa Inggeris lah. Okey, tapi dalam bahasa kita, takwa disebut sebagai mematuhi peraturan Allah.
Okey, sebab orang yang bertakwa ni, kenapa penting takwa sebenarnya? Takwa. Okey. Tiap-tiap minggu kadang-kadang imam kita selalu apa? Sebut dalam khutbah kan, ittaqullah. Kenapa tuan-tuan? Kalau dalam bahasa mudah ni, takwa ni kalau kita kata mematuhi peraturan Allah, dalam masa lain dia adalah amal soleh. Takwa ni, setiap kita punya perbuatan hari-hari yang kita buat ikut peraturan Allah, itu dia panggil amal soleh ataupun orang yang bertakwa. Okey, tuan-tuan makan. Apa tujuan makan tuan? Apa tujuan makan? Asal makan kerana lapar. Betul? Asal meniaga kerana untung. Betul? Salah tuan. Kalau tuan-tuan hari ni tujuan tuan-tuan makan kerana lapar, tuan-tuan mungkin dapat kenyang saja, tapi tuan-tuan tak dapat pahala. Okey? Saya nak tanya tujuan hidup apa? Untuk makan ke? Tujuan hidup untuk taat kepada Allah. Hidup apa tuan-tuan? Hidup adalah aktiviti. So makan adalah sebahagian daripada aktiviti kehidupan. Bermakna tujuan makan adalah kerana Okey, saya nak tanya tuan-tuan, apa beza makan kerana sedap dengan makan kerana Allah? Pernah tak kita tanya soalan tu kat kita? Macam mana orang kalau makan kerana sedap? Macam mana cara dia makan? Tengok macam mana dia senduk nasi tu, tengok macam mana dia ambil lauk tu. Sebab dia punya fokus kepada sedap dan kenyang. Tengok macam mana kalau seorang itu makan kerana Allah. Kalau seorang tu makan kerana Allah, dia kata saya nak makan ni kerana Allah, tu sebab dia baca bismillah. Tapi hari ni orang baca juga bismillah tuan-tuan, tapi dia baca dengan lidah saja, tidak dengan hati. Apa beza baca dengan lidah dan hati? Lidah ni cuma cakap saja dekat lidah ni. Hati ni dengan cakap sungguh-sungguh di dalam ni. Cakap hari ni saya nak makan kerana Allah. Siapa yang cakap dia nak makan kerana Allah, ketika dia makan, Allah akan pandu dia. Macam mana Allah pandu dia? Allah akan letak perkataan dalam hati dia, saya hari ni nak makan kerana Allah. Maksud nak makan kerana Allah tu, nak makan ikut peraturan Allah. Apa tu makan ikut peraturan Allah? Allah kata, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah apa yang ada di bumi ini. Nombor satu benda yang halal, nombor dua benda yang baik. Tetapi hari ini tuan-tuan, kalau kita fokus makan kerana sedap, kadang-kadang benda tu tak halal pun kita hentam juga. Sebab kita punya fokus adalah sedap. Bukan saya kata tuan-tuan tak boleh sedap tuan-tuan, tetapi itu bukan tujuan utama. Okey? Dan kalau tuan-tuan fokus pada sedap, syaitan akan pandu tuan-tuan. Syaitan kata tak apa kan, sekali-sekala bersalahnya. Macam itu. Itu satu. Yang kedua pula, benda yang baik. Allah suruh kita makan benda yang halal dan benda yang baik. Hari ni tuan-tuan, manusia mula dari sensitif benda yang halal, tetapi benda yang baik ni manusia banyak tak sensitif lagi. Okey, kadang-kadang benda tu tak begitu baik pun, tapi kita makan juga. Contoh, bagi contoh benda yang tak baik yang kita makan juga tuan-tuan hari ni. Apa? Yang cepat dimasak, cepat dimasak, sedap dimakan tu. Apa? Nampak tu? Itu tidak begitu baik. Dan barang-barang preservatif kadang-kadang pun tidak baik, tapi kita makan juga. Nampak? Sebab apa? Sebab kita selalu fokus pada benda yang sedap. Allah suruh kita fokus pada benda yang baik. Itu beza orang makan kerana Allah dengan orang makan kerana sedap. Apa lagi tuan-tuan? Allah ajar dalam Quran, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, kulu washrabu. Okey, kulu washrabu wala tusrifu. Allah kata makan dan minumlah, tapi jangan melampaui batas. Tapi hari ni kalau kita fokus pada sedap, berapa pinggan tuan-tuan makan? Banyak tuan. Itu sebab macam-macam penyakit kita kena. Nampak? Sebab apa? Sebab kita makan bukan kerana Allah. Itu baru satu aktiviti tuan-tuan. Nampak? Jadi itu sebab kenapa ketaatan pada Allah disebut sebagai amal soleh ini sangat penting. Kenapa tuan-tuan? Sebab ketaatan pada Allah atau amal soleh yang disebut sebagai takwa tuan-tuan, nombor satu, dia akan menjamin kehidupan kita. Allah sebut, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang sebut tu ayat 1000 dinar. Orang tampal dekat rumah, tampal dekat kedai, ni kata ayat ni power Ustaz. Sebab apa?
bawa rezeki. Ayat tu bukan untuk ditampal tuan-tuan. Ayat tu bukan saya kata salah tuan-tuan tampal tu, tapi tujuan ayat tu adalah untuk dibaca dan difahami serta diamalkan. Allah kata siapa yang bertakwa, apa makna takwa? Yang ikut peraturan aku akan bagi dia kebolehan untuk mengendalikan semua masalah kehidupan dia. Hari ini macam-macam masalah kita hadapi tuan-tuan. Okey, masalah anak-anak, masalah keuangan, masalah kesihatan, dan manusia meraba-raba cari jalan keluar, betul tak? Kalau tuan-tuan sakit tuan-tuan, kalau tahu orang sakit tuan-tuan, macam ada seorang kawan saya tu, ayah dia sakit. Dia kata mana doktor yang saya tak pergi. Satu Malaysia saya round, tak? Last ubat tu depan rumah saya je. Nampak? Bila kita sakit tuan-tuan, kita cari ubat tu. Siapa yang tahu ubat dia? Penyembuh dia? Tak ada siapa yang tahu kecuali Allah. Tak ada seorang pun doktor yang tahu dengan tepat penyembuh dia kecuali Allah. Okey? Itu sebab kenapa doktor yang terbaik adalah Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfi. Kalau kamu sakit wahai manusia, Nabi Ibrahim kata, aku sakit. Kalau aku sakit, Allah sahaja yang boleh menyembuhkan aku. Tapi bukan kalau saya kata tuan-tuan tak boleh jumpa doktor, tidak. Tapi hari ini kalau tuan-tuan sakit, tuan-tuan nak apa tuan-tuan? Tuan-tuan nak penyembuhan tu tak? Tuan-tuan pergi jumpa doktor tu. Okey? Tujuan apa? Nak sembuh tak? Tanya doktor tu, kalau dia sakit dia boleh sembuhkan diri dia tak? Tak boleh lah. Walladzina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansur. Yang kamu mohon pertolongan tu selain daripada Allah tu, okey, dia tak mampu tolong kamu, malah kalau dia ada masalah pun dia tak boleh tolong diri dia sendiri. Nampak tak? Tapi tuan-tuan jangan salah faham. Jangan ingat saya kata tak boleh jumpa doktor. Hari ni kalau tuan-tuan sakit, pertama sekali yang tuan-tuan kena cari Allah dahulu. Minta pada Allah dulu. Istighfar banyak-banyak. Okey, ya Allah tunjukkanlah saya jalan penyembuhan tu. Barulah Allah akan tunjuk tuan-tuan. Hari ni kita kalau kita sakit, kita tak cari Allah dulu. Sedangkan yang bagi kita masalah tu adalah Allah. Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Allah kata kalau aku kenakan kamu wahai manusia dengan satu masalah, tidak ada siapa boleh angkat masalah tu kecuali aku. So cari aku dahulu. Tapi manusia tak nak cari Allah. Dia cari doktor, cari orang ni, cari tu dan sebagainya. Bila dah tak jumpa, last kali baru cari apa? Itu masalah. Itu yang tuan-tuan yang kita nak latih diri kita dengan Al-Quran. Okey, itu sebab Allah kata siapa yang berazam untuk taat pada aku akan tunjuk dia jalan keluar semua masalah yang aku bagi kat dia. Hari ni macam-macam masalah, masalah keuangan, masalah anak-anak, masalah kesihatan, masalah rumah tangga. Okey, macam-macam pakar kita rujuk tuan-tuan. Okey, tapi tak selesai juga. Sebab apa? Sebab kita tidak cari kepada dia punya punca yang bagi masalah tu, yang mempunyai jawapannya. Nampak tu? Dan bukan tu saja tuan-tuan, kita taat pada Allah. Allah bukan sahaja bagi kita kebolehan untuk mengendalikan masalah kehidupan kita, Allah akan bagi kita rezeki daripada jalan yang kita tidak sangka rezeki itu datang. Dan siapa yang bertawakal pada Allah, yang berazam untuk taat pada Allah, Allah akan bagi kita kecukupan dalam kehidupan kita. Hari ini tuan-tuan, di antara masalah manusia apa? Tak cukup duit, tuan. Kenapa kita tak cukup tuan-tuan? Sebab kita kata kita ni gaji rendah, tu sebab tak cukup. Apa lagi? Kita punya berniaga tak berapa apa. Tu sebab kita tak cukup. Salah tuan-tuan. Kenapa kita tak cukup duit hari ini? Sebab kita tidak taat kepada Allah. Sebab Allah dah janji dah, siapa yang taat pada aku akan bagi kecukupan. Itu sebab hari ini tuan-tuan, bila kita analisa problem kita, perkara yang salah, kita akan buat benda yang salah. Hari ini tanya macam mana nak cukup? Kena banyaklah baru cukup. Betul? Kita kalau nak duit, kita nak banyak. Sebab apa? Kalau sikit tak cukup. Betul? Betul, kalau sikit tak cukup. Salah. Okey, kecukupan tu bukan duduk pada banyak dan sikit. Hari ini tuan-tuan tanya berapa banyak orang yang dah banyak harta masih lagi tak cukup. Banyak kan? Kadang-kadang dah banyak harta tuan-tuan. Ada seorang tu dekat kawasan mana entah saya ceramah, dia ajak kawan dia pergi masjid. Jom lagi masjid. Umur dah 60 lebih. Dia punya kereta mewah, dia ada 6 biji kat rumah dia. Okey, umur 60 apa dah, dekat-dekat 70 lah.
kawan dia lah pergi masjid solat sama-sama dengan ceramah. Dia kata tak sempat lah, banyak benda aku nak urus dia. Dah umur 60 lebih kan. Kalau ikut hukum akal dia panggil usia apa? Subsidi. Kalau ikut orang Seremban tuan, kalau saya ceramah kat Seremban, dia panggil umur 63 ke atas ni. Umur 63 ke atas ni dia panggil ustaz dia. Tahu apa makna ustaz? USTAD. Bukan TAZ, TAD. Apa maknanya? U apa? Usia subsidi. US tu usia sub. TAD apa? Tunggu ajal datang. Itu orang Semban punya. Okay? Tuan-tuan ni umur 63 ke atas. Nak pergi ke mana tuan? Nak pergi kejar benda yang kita akan tinggalkan. Itu yang kita nak ambil iktibar pada hari ini tuan-tuan, bahawa kenapa takwa itu sangat penting. Sebab nombor satu, dia akan memudahkan perjalanan hidup kita. Okey, kalau tuan-tuan tak dalam hidup ni, perjalanan tuan-tuan kehidupan ni mudah. Mudah ni bukan maknanya semua ikut kehendak kita, tidak tuan-tuan. Mudah ni apabila kita Allah bagi selesa, kita taat pada Allah. Dan apabila Allah uji kita dengan benda yang kita tak suka pun, kita taat kepada Allah. Mudah yang Allah maksudkan, wa iyyaka nasta'in, itu aku akan mudahkan urusan kamu, bermakna Allah akan mudahkan perjalanan kita ke syurga dalam kehidupan. Itu yang dipanggil mudah. Okey, itu kita jangan salah faham. Okey, jadi balik-balik kepada pentingnya tadi yang disebut sebagai nak jadi manusia yang terbaik, manusia yang bertakwa. Sebab Allah akan memudahkan semua kita punya perjalanan kehidupan. Dan bukan itu saja tuan-tuan, dia panggil title takwa ni sangat penting, sebab dia adalah syarat untuk kita masuk ke dalam syurga. Kalau kita hari ini tak dapat title takwa tuan-tuan, kita kena bimbang banyak-banyak tuan-tuan. Sebab apa? Sebab orang yang masuk syurga cuma orang yang bertakwa saja. Tuan-tuan boleh tengok satu ayat lagi pada surah Ali Imran. Tuan-tuan tengok pada surah Ali Imran. Sebab tu semua dalam Quran. Itu sebab kenapa kita kena baca Al-Quran ni, kena tadabbur tuan-tuan, untuk kita dapat pelajaran. Surah Ali Imran ayat yang ke-133. Okey, muka surat 67. Apa Allah sebut kat situ? Muka surat 67 juzuk yang ke berapa tu? Juzuk yang keempat Juzuk yang keempat, surah nombor 3 ayat 133. Apa Allah kata? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Allah kata, wahai manusia, asri'. Asri' mana? Segera. Jangan tunggu lagi. Ila maghfiratin, kepada keampunan Tuhan kamu, dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Syurga ni tuan-tuan, dia luas, dia seluas langit dan bumi. Untuk siapa tu? Uiddat, disediakan kepada orang yang bertakwa sahaja. So hari ni tuan-tuan, kalau kita nak masuk syurga, okey, kita kena dapat title takwa. Bila yang nak masuk syurga? Kalau tanya, boleh tanya ustaz, umur boleh tanya tak? Boleh. Berapa umur ustaz? Berapa? 50? 50 50 50 lebih. Okey. Siapa? Ustaz lupa nama. Syam. Ini saya kenal rapat ni. Tapi dah lama tak jumpa. Okey. Hantar umur berapa sekarang? 39. Kalau orang putih kata sweet 39. Okey. Ustaz tadi sweet apa? Katalah sweet 55 kan. Kalau tak sweet pun sweet sour pun tak apalah. Okey. Nampak tu. Okey, ustaz mula ke tua? Tanya. Ustaz Isyam ni muda ke tua? Kalau tuan-tuan tengok, muda ke tua? Tua, muda. Kalau tuan-tuan kata dia tua ataupun muda, saya nak dalil dah. Apa dalil yang katakan Ustaz Isyam tu muda? Dalil ni orang putih kata life start at 40. Orang putih kata. Ustaz tu tadi yang 55 tadi, muda ke tua?
pun muda juga. Kenapa dalilnya? Orang Melayu kata life start at 60. Itu lagi dahsyat tuan. Ini cakap apa? Ini cerita benar tuan. Ada seorang tu, dia jalan pakai tongkat tuan. Kali orang kata, abang muda-muda lagi pun pakai tongkat lah. Dia baling tongkat dia tuan. Bila orang kata dia muda. Manusia tuan-tuan cukup suka kalau orang kata dia muda tuan-tuan. Tapi saya nak tanya tuan-tuan, apa makna muda? Apa makna muda? Bila kita rasa diri kita muda, bermakna apa tuan? Kita merasakan hari kematian kita masih lagi jauh tuan-tuan. Itu sebab cukup bahaya kalau kita rasa diri kita muda. Okey. Kalau tanya lah ustaz katalah umur 55 tanya, kalau campur tolak ustaz berapa lama lagi nak hidup ustaz? Saya tanya dulu masa saya ceramah kat Terengganu tuan. Ada seorang tu duduk depan saya. Tanya umur apa? 50. Saya tanya, bang, kalau umur 50 ni, okey, campur tolak berapa lama ni hidup? Tahulah ustaz, dia kata 25 tahun lagi kot. Hari ni tuan-tuan kita merasakan pada apa juga level umur kita merasakan kita masih lagi ada hari esok. Itu cukup bahaya tuan. Okey, kita dah buat macam-macam perancangan. Hari ni dah buat macam-macam perancangan kan? Hari ni nak pergi mana? Hari ni hari Sabtu, mungkin ada kenduri kahwin sekejap lagi kan? Okey, besok tuan-tuan dah ada perancangan. Minggu depan tuan-tuan dah ada perancangan. Even ujung tahun mungkin tuan-tuan ada perancangan nak kahwinkan anak, nak pergi umrah dan sebagainya. Macam-macam perancangan manusia buat. Kecuali satu perancangan mereka terlupa nak buat. Apa dia? Persediaan untuk menghadapi kematian. Nampak tu. Itu perancangan yang manusia paling terlupa nak buat. Tu sebab tuan-tuan kalau jumpa kawan tuan-tuan lagi ni pagi ni ajak minum, apa soalan nak tanya dia? Apa soalan nak tanya tuan-tuan? Tanya bila nak mati kita. Bagi dia terperanjat sikit. Kata apa soalan? Orang ajak minum tanya soalan bila nak mati. Tapi yang sebenarnya itulah soalan yang paling bijak sekali yang perlu kita tanya. Sebab Rasulullah SAW kata orang yang bijak ni orang yang selalu ingat mati. Hari ni tuan-tuan kita buat macam-macam persediaan, nak buat kendur kahwin, macam-macam persediaan. Tapi satu persediaan yang kita terlupa nak buat, bila nak mati. Bila nak mati tu? Bila-bila masa saja daripada sekarang. Saya nak tanya tuan-tuan, nak sedia ke belum? Tuan-tuan nak gimana mati ni? Masuk syurga, masuk neraka? Semua kata ustaz tanya soalan apa? Mesti nak masuk syurga. Tapi nak masuk syurga tak boleh dengan angan-angan tuan-tuan. Okey, nak masuk syurga tak boleh dengan angan. Laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab. Allah sebut dalam Quran, nak masuk syurga ni bukan dengan angan-angan. Kita kena tahu benar-benar macam mana nak masuk syurga. Siapa yang masuk syurga? Orang yang masuk syurga ni orang yang bertakwa saja. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Ni ayat yang saya baca tadi. Uiddat lil muttaqin. Syurga itu disediakan untuk orang yang bertakwa saja. Siapa orang yang bertakwa tuan-tuan? Saya dah sebut tadi, orang yang bertakwa Allah kata orang yang terbaik. Siapa mereka? Orang yang belajar Al-Quran. Hari ini kalau kita tak belajar Quran tuan-tuan, kita kena bimbang banyak-banyak tuan-tuan. Okey, sebab apa? Sebab kalau kita tak belajar Al-Quran, kalau tuan-tuan tengok Quran ni daripada mula sampai habis tuan-tuan, Allah nak cerita kebanyakan manusia masuk neraka sebab dia tak belajar Quran. Ini jaga-jaga sikit tuan-tuan, sebab banyak orang tersilap faham hari ni. Kalau orang tanya apa ibadat nombor satu penting sekali, jawab apa? Apa ibadat nombor satu penting sekali? Jawab apa? Dia jawab solat. Kenapa dia jawab solat? Sebab dia baca ayat Quran tu tengah-tengah saja. Pada surah Al-Ankabut Allah kata apa? Allah kata apa tuan-tuan? Wa aqimis solah innas solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sedangkan di pangkal ayat tu dia terlupa nak baca. Tuan-tuan buka pada surah Al-Ankabut sekejap. Surah yang ke-29. Surah yang ke-29, bukan juzuk 29, nombor 29. Juzuk yang ke-21. 20 atau 21 dia dekat-dekat tu. Pada ayat 45. Tuan-tuan tengok pada surah Al-Ankabut, surah yang ke-29, juzuk yang ke-20. Saya tak silap saya lah. Tengok Okey, juzuk yang ke-20 akhir juzuk yang ke-20 pada ayat 45.
Apa Allah sebut kat situ? Allah kata utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis solah innas solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Okey? Okey, Allah kata wa aqimis solah tu duduk di tengah-tengah ayat, tuan-tuan. Di pangkal ayat apa Allah sebut? Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah bacalah apa yang diwahyukan kepada kamu daripada Al-Quran, baru kamu dirikan solat. So Allah suruh kita baca Al-Quran. Baca kat sini bukan maksud baca yang macam mana kita faham. Baca kat sini maksudnya belajar, tuan-tuan. Maknanya Quran ni bila kita kata baca, baca dia, faham dia, hafal dia, amal dia. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab Al-Quran ni dia bukan kitab bacaan. Dia zalikal kitabul la raiba fi. Apa dia? Hudan. Apa makna hudan? Panduan, buku panduan. Dia bukan semata-mata buku baca, dia buku panduan. Kalau dalam bahasa kita panggil dia SOP. Kalau dalam bahasa, kalau orang tak biasa kerja panggil resepi. Resepi untuk siapa? Lil muttaqin, untuk orang yang terbaik, untuk orang yang nak jadi calon syurga. Resepi. Kalau resepi, tuan-tuan, kalau kita kata dia resepi, SOP ni tata cara kerja. Kalau kita tak biasa dengan kerja, kita panggil dia resepi, senang. Tanya orang perempuan, buat roti canai pakai tepung apa? Buat roti canai pakai tepung apa? Jauh sangat orang perempuan ni. Tanya orang lelaki dah senang. Tapi kan orang lelaki tahu makan aja. Okey? Buat roti canai pakai tepung gandum. Betul? Bukan ke buat roti canai pakai tepung ganji, tuan-tuan? Selama ni tuan-tuan makan roti canai bukan pakai tepung ganji ke? Kata ustaz bawa resepi mana ni? Saya rasa buat roti canai pakai tepung ganji. Setuju ke tak setuju? Setuju ke tak setuju dengan saya kalau saya kata buat roti canai pakai tepung ganji? Setuju ke tak setuju? Tak setuju? Okey. Okey, dia kalau dalam Quran, tuan-tuan, kalau kita tak setuju pada satu perkara, kita kena buat apa? Kalau kita beza pendapat, kata mengenai hukum, kita kena buat apa? Okey, Allah kata fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kamu berbeza pendapat satu perkara, kamu kena balik kepada Allah dan Rasul, mana pada Al-Quran. Maknanya Al-Quran tu adalah buku panduan. Okey, sekarang ni kita beza pendapat dari segi resepi. So kita kena balik pada apa? Buku resepi. Nak balik ke tak payah? Nak tengok buku resepi ke tak payah sekarang ni? Tuan-tuan kata buat roti canai pakai tepung gandum, saya kata pakai tepung gaji. Nak pergi tengok buku resepi ke tak payah? Okey? Tuan-tuan yakin betul-betul buat roti canai pakai tepung gandum? Saya nak tanya kenapa tuan-tuan yakin? Sebab tuan-tuan dah hafal, tuan-tuan. Pandai, tuan-tuan. Resepi roti canai intang pukang kita hafal. Berapa lama nak pakai roti canai tu? Paling lama 60-70 tahun. Gigi tak ada gigit pun tak boleh lah. Tapi hafal. Tetapi resepi yang nak bawa kita masuk syurga, tuan-tuan kat sini hafal ni, saya cerita orang kat luar ni tak hafal, tuan-tuan. Adil ke? Nampak? Itu sebab Allah kata zalikal kitabula, ini kitab yang tidak ada keraguan padanya. Dia jadi resepi untuk jadi manusia yang terbaik. Resepi roti canai kita hafal, resepi nak jadi orang yang terbaik dia buat tak tahu je. Nampak? Itu kalau kata resepi. Kalau kata SOP, Standard Operating Procedure, mana tata cara kerja. Tuan-tuan masuk aja kerja, bos bagi SOP kan, tata cara kerja. Tuan-tuan kena buat apa? Nombor satu, tuan-tuan kena baca. Betul? Macam mana nak buat kerja ni, apa kerja kita, pukul berapa nak datang dan sebagainya, tugas-tugas kita kena baca. Apa baca? Kena faham. Apa faham kena hafal. Baru kita boleh jalankan kerja kita. Cuba kita masuk kerja, bos bagi SOP. Okey, minggu pertama baca SOP. Minggu kedua baca SOP. Minggu ketiga baca SOP. Minggu keempat bos kata buat apa? Baca SOP, bos. Minggu kelima kena buang, tuan-tuan. Sebab saya employ you kat sini, ambil you kerja bukan untuk baca SOP, untuk baca, faham, hafal dan buat. Faham tak kita, tuan-tuan? Tapi Allah letak kita sebagai pekerja di muka bumi ni. Inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Allah jadikan kita sebagai wakil dia, pekerja dia. Apa tujuan dia? Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Tujuan aku letak kamu ke bumi ini, wahai manusia, untuk kamu mentadbir muka bumi ini, mengurus muka bumi ini. Tapi kamu kena pakai aku punya SOP. Hari ini kalau kita bekerja tuan-tuan, 5 minggu tuan-tuan, kita tak hafal SOP kita, pensan kita kena buang tuan. Tapi kita dah duduk kat dunia ni berapa tahun? Umur 7 tahun baca Quran tu, umur 10 tahun baca Quran, umur 40 tahun baca Quran, umur 60 tahun baca Quran. Tanya dia, dia faham tak faham? Adil ke? Sedangkan hari-hari kita minta macam-macam pada Allah. Yang ni kita kena ambil. Kata macam mana ni Ustaz? Saya dah umur 70 tahun pun baca Quran tak faham. Tuan-tuan jangan risau tuan-tuan. Kalau tuan-tuan hari ni umur 60 tahun ke 70 tahun baca Quran tak faham, cuma satu je tuan-tuan kena fikir tuan-tuan. Apa tujuan kita baca satu buku, saya nak tanya? Kalau kita ada buku tu kita baca, apa tujuan dia? Tujuannya nak faham. Semua buku kita baca atau apa juga bahan kita baca, tujuan mesti nak faham. Tapi saya nak tanya tuan-tuan, hari ni apa buku yang manusia di luar sana baca yang mereka baca mereka tak faham? Beritahu saya. Apa buku dia? Al-Quran. Nampak? Kalau buku bahasa Inggeris ke buku apa tuan-tuan, lintang pukang kita belajar bahasa Inggeris, lintang pukang kita belajar bahasa-bahasa lain. Tapi ada suatu buku yang terpenting dalam hidup kita tuan-tuan, kita baca terjemahan saja. Saya nak beritahu tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca terjemahan, tuan-tuan tak akan boleh faham tuan-tuan. Sebab Allah sebut tu, bukan saya sebut. Allah kata, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguhnya kami turunkan Quran tu dalam bahasa Arab. Tuhan kata, Allah tak ada kata aku turun Quran tu dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Arab, la'allakum, supaya kamu berfikir. Apa tujuan berfikir? Faham. Untuk faham. Nampak tu. Ni kalau saya nak cerita pasal kefahaman tuan-tuan, bezanya perkataan dalam Quran, perkataan bahasa Arab dengan perkataan bahasa Melayu, okey, jauh lari dia, kadang-kadang beza. Itu sebab kenapa kita kena ngaji bahasa Arab. Dia kata tak, kalau saya dah tua-tua ni nak ngaji bahasa Arab Ustaz, habis tak boleh. Allah tak letak tuan-tuan, orang yang terbaik ni, Allah tak kata khairukum man mahiru bil Quran. Allah tak cakap macam tu. Allah kata khairukum man ta'allamal Quran. Hari ni kalau kita tak tahu bahasa Arab tuan-tuan, pergi belajar. Allah nak tengok kita belajar saja. Sebab yang bagi kita faham adalah Allah. Hari ni kalau kita tak faham satu benda pun bahasa Arab, Allah suruh kita belajar saja. Okey, saya nak tanya tuan-tuan, apa hukum belajar tajwid? Hukum belajar tajwid apa? Baca Quran dengan tajwid hukum dia apa? Fardu ain. Dalil dia duduk pada surah Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran tu dengan tartil. Dan apa makna tartil? Ayujawwidu bil Quran wa ma'rifatil wuquf. Kita baca Quran tu dengan bertajwid. Panjang, pendek, dengung, semua tu semua kena jaga tuan-tuan. Kalau tuan-tuan salah sebut ha sama ha pun dia boleh tukar makna. Itu sebab hukum belajar tajwid itu hukum dia wajib. Kalau baca panjang pendek tuan-tuan, even baris pun tuan-tuan kalau berubah dia boleh ubah makna. Saya bagi satu contoh tuan-tuan, macam mana baris boleh ubah makna. Kalau katakan kita kata ana karimun, kalau kita kata ana karimun, maknanya saya karim. Ataupun anta karimun, anta, awak adalah karim. Tetapi kalau kita tersilap baca ana karimin, dia akan ubah makna apa tuan-tuan? Okey, kalau karim tu nama orang, kalau karimin, kaf tu nanti dia jadi harful jar. Dan rimun, apa makna rimun? Tuan-tuan mengaji, rimun apa? Rimun tu rusa tuan-tuan. Kalau tuan-tuan letak di baris bawah, tuan-tuan kata-kata saya ni seekor rusa. Kalau anda karim, kalau baris sahaja dah boleh ubah makna tuan-tuan, dari segi apa? Tajwid, apalagi dia punya perkataan tu sendiri. Kalau Allah suruh kita jaga tajwid itu dan letak dia fardu ain, nak baca tu dengan bertajwid hukum dia fardu ain, nak faham perkataan yang kita baca lagi wajib tuan-tuan. Sebab Quran bukan semata-mata buku apa? Buku bacaan, dia buku panduan kehidupan. Ini ambil apa? Ambil perhatian. Kalau kita cakap itu, macam tu ramai orang tak tahu Ustaz. Memang ramai orang tak tahu.
Sebab Allah sebut dalam tu, walakin aktsaran nasi la yu'minun. Kebanyakan manusia mereka tidak beriman dengan Al-Quran. Nampak tak? Okey, itu sebab kenapa tuan-tuan saya sebut tadi sebelum mendirikan solat Allah suruh baca Quran dahulu. Sebab semua peraturan Allah duduk di dalam Al-Quran. Kalau saya nak bincang lagi, Al-Quran ni duduk dalam kita punya rukun Islam yang pertama. Tapi orang tak perasan. Itu kalau saya nak urai panjang lagi tuan-tuan. Nanti lain masa saya urai. Kenapa saya kata Al-Quran duduk dalam rukun Islam yang pertama? Hari ini kita kata rukun Islam yang pertama mengucap 2 kalimah syahadat. Okey, sedangkan dalam hadis dia tidak sebut mengucap, disebut bersaksi, antashhada. Nampak tu? Itu masa lain saya cerita. Okey, itu sebab kenapa tuan-tuan, ibadat fardu nombor 1 penting adalah Al-Quran. Kemudian baru datang solat. Nampak? Ini kalau saya sebut memang kadang-kadang orang akan pening lah. Dia kata mana kalau ustaz? Biasanya rukun ibadat nombor 1 penting adalah solat. Tak ada tuan. Ibadat nombor 1 penting adalah Al-Quran. Sebab dia duduk dalam syahadah. Kalau saya sentuh sikit lah tuan-tuan, takut nanti orang silap faham. Okey, kalau kita kata syahadah la ilaha illallah, okey, bila kita sebut kat situ orang selalu mengucap. Sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah tidak kata, bila Jibril tanya kepada Rasulullah, apa tu dia panggil apa? Akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, beritahu aku tentang Islam. Rasulullah kata antashhada, bahawa kamu bersaksi, berikrar. Rasulullah tak kata antalfizal, kamu melafazkan. Okey, makna antashhada, makna antashhada bersaksi. Saya nak tanya tuan-tuan, apa beza lafaz, apa beza mengucap dengan berikrar? Ada beza tak? Mengucap kita sebut dengan lidah, berikrar kita sebut dengan lidah dan sungguh-sungguh dengan hati. Itu berikrar. Apa yang kita ikrarkan? Allah ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Apa makna Tuhan? Ini saya ringkas sekali tuan-tuan, masa lain boleh saya detailkan. Perkataan ilahun tu, kalau tuan-tuan tengok dalam tafsir-tafsir semua, ilahun tu maknanya ma'budun. Ma'budun ni pengabdian, mengabdikan diri. Hamba abdi dia buat apa? Kerja hamba dia buat apa? Ikut peraturan Tuhan dia. So bila kita kata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tuhan tu maknanya pengabdian, ma'budun. Kita boleh ganti perkataan la ma'buda illallah, tidak ada pengabdian kecuali kepada Allah. Maksudnya tidak ada peraturan yang saya akan ikut kecuali peraturan Allah. Jadi kalau kita kata asyhadu an la ilaha illallah ataupun la ilaha illallah, macam kita buat tahlil tadi, kita kata la ilaha illallah, tiada Tuhan, makna ya Allah, saya hari ini nak cakap tidak ada peraturan yang saya akan ikut kecuali peraturan kamu. Tanya peraturan Allah duduk di mana? Dalam Al-Quran. So Al-Quran kena buat apa? Bukan baca saja, sebab dia SOP. Kena baca, kena faham dia, kena hafal dia, dan kena amal dia. So maknanya apa tuan-tuan? Maknanya syahadah kita nak cakap apa? Saya nak ikut peraturan Allah. Makna saya nak ikut Al-Quran. Dan itu sebab kenapa saya kata syahadah tadi dia ada kaitan dengan belajar Al-Quran. Tapi hari ini banyak orang tak perasan. Orang hari ini beranggapan bahawa baca Quran hukum dia sunat. Okey? Sedangkan yang sebenarnya belajar Al-Quran tu hukumnya wajib. Tapi orang tak perasan. Ini kena betulkan pemahaman. Tapi hari ini kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tak faham baca Quran, tuan-tuan jangan risau tuan-tuan. Okey? Apa yang tuan-tuan kena buat, pergi belajar je. Dan Allah pun tak minta tuan-tuan belajar banyak-banyak, sikit-sikit. Okey? Kalau tuan-tuan hari ini tak pandai tajwid, ambillah satu minggu sekali belajar tajwid. Lepas tu baca Quran tu itu. Kalau hari ini tuan-tuan tak faham Quran, pergilah kelas, kan banyak kelas bahasa Arab Al-Quran. Kalau tuan-tuan nak mengaji sekarang ni, mengaji bahasa Arab Al-Quran. Okey, yang sebenarnya bahasa Arab adalah bahasa kita tuan-tuan. Bahasa orang Islam adalah bahasa Arab. Tapi orang tak perasan. Itu banyak lagi dalil-dalil yang ada dalam Quran yang saya tak sempat nak cerita pada tuan-tuan. Okey? Jadi jangan risau tuan-tuan. Hari ni yang penting kita nak jadi orang yang bertakwa. Orang bertakwa ni dia punya tugas dia apa? Belajar Quran je. Tuan-tuan tak pandai baca Quran, tak apa. Allah boleh maafkan tuan-tuan dengan syarat tuan-tuan pergi belajar. Itu saja yang Allah minta daripada tuan-tuan. Tapi hari ni kalau kita tak nak belajar, macam mana kita jadi orang bertakwa? Dan bila kita tak jadi orang takwa, kita sangat bahaya tuan-tuan.
Sebab apa? Sebab orang yang bertakwa sahaja akan duduk dalam syurga. Dan kalau kita mati hari ini, okey, kita tidak letak diri kita dalam orang yang belajar Al-Quran, cukup bahaya, cukup bahaya. Rasulullah SAW sendiri tuan-tuan belajar Quran sampai akhir hayat dia. Siapa kita kata kita tak perlu belajar Quran? Itu kita nak ambil perhatian kat situ. Kalau kita nak masuk syurga tuan-tuan, tapi kalau kita rasa-rasa kita tak nak masuk, tak ada masalah. Ataupun kita rasa-rasa betul ke Dr. Syafi'i cakap ni, kan? Kita dah selama-lamanya baca je Quran ni, nak belajar apa lagi dah tua-tua ni. Okey, kalau tuan-tuan nak ambil risiko, tak nak percaya apa saya cakap, terpulang pada tuan-tuan. Sebab saya cakap kat sini bukan saya cakap saja-saja, bukan saya yang cakap, semuanya ada dalil daripada Al-Quran. Tapi tuan-tuan kalau rasa-rasa tak nak ambil risiko, rasa tak betul doktor cakap ni, kan? Okey, jarang orang cakap macam mana ni tuan-tuan. Saya nak beritahu tuan-tuan, Islam datang dalam keadaan yang ganjil tuan-tuan, jarang-jarang. Dan dia juga akan meninggalkan dunia ni dalam keadaan yang jarang-jarang. Maksud apa? Kalau kita nak ukur, betul ke doktor cakap ni, kan? Tak banyak orang buat, jangan ukur macam tu. Kebaikan bukan diukur atas ramainya orang buat. Kebaikan diukur atas prinsip yang betul, walaupun ramai manusia tak buat. Okey, itu sebab kita jangan ukur baik itu berdasarkan pandangan ramai. Baik itu dikatakan prinsip yang betul. Okey, itu. Jadi tuan-tuan, apa saya nak cerita sebenarnya tuan-tuan? Ada lagi 10 minit ni, ambil lagi 10 minit ni. Yang sebenarnya cerita pengalaman saya sikit. Saya dulu tuan-tuan, okey, macam Haji cakap tadi, saya bukan ustaz tuan-tuan. Orang saja panggil saya ustaz. Dia kata ini yang lagi payah nak percaya doktor cakap ni. Okey. Tapi masa saya kecil-kecil tuan-tuan, saya ada buku yang saya tulis, tapi saya tak buat buku tu hari ni. Okey, perjalanan saya bersama Al-Quran. Saya dulu mengaji di England tuan-tuan. Okey, masa saya kecil-kecil tuan-tuan, saya tak suka baca Quran. Okey, kampung boy orang panggil. Kampung boy, buat apa? Kampung boy, kerja dia apa? Masuk hutan, masuk sungai. Kerja saya, kebahagiaan saya masa kecil adalah main. Belajar paling saya tak suka tuan. Belajar paling saya tak suka. Pergi sekolah, belajar 1 sampai belajar 3 selalu dapat nombor 1, tapi daripada belakang. Jadi tak apa. Kalau belajar tak suka, mengaji lagi tak suka. Mak saya cikgu, bapak saya cikgu dulu. Mak saya depan dia ngaji, dia suruh saya mengaji dengan dia. Bila saya mengaji sama dia, mak saya ni garang tuan. Kalau saya tak boleh mengaji, dia cubit saya. Jadi saya menangis, saya tak jadi mengaji. Lama dia malas mengajar saya, dia kata kau mengaji sama ustaz lah, dia kata. Kat kampung saya tu ada seorang ustaz aja yang nak mengaji ramai. Bila dia suruh saya mengaji sama ustaz, saya cukup gembira tuan-tuan. Sebab apa? Boleh main, kawan ramai. Jadi sebab suka main, saya tak pandai mengaji. Sampai saya pergi sekolah menengah. Tapi masa saya pergi sekolah menengah tuan-tuan, saya dah ada kesedaran nak belajar, tapi saya tak suka mengaji. Masa saya sekolah menengah tuan-tuan, saya punya cita-cita dah jelas dah. Apa je cita-cita saya? Saya nak jadi orang kaya. Itu sebab saya belajar sungguh-sungguh masa sekolah menengah. Tapi seingat saya masa saya sekolah menengah, saya tak pernah pegang Quran tu. Sebab bagi saya Quran tak penting. Yang penting saya nak jadi orang berjaya, dan orang berjaya itu adalah orang kaya. Dan saya tahu kalau saya nak jadi orang kaya, saya kena jadi, dia panggil apa, pilih profession yang boleh buat saya jadi kaya. Nak jadi doktor, saya tak suka chemical punya chemistry punya makmal ni. Jadi lama-lama saya fikir apa yang boleh buat saya jadi kaya, jadi accountant. Jadi saya belajar sungguh-sungguh masa saya sekolah. Tuan-tuan tahu masa saya sekolah bila saya ngaji? Seminggu sekali je. Apabila sekolah wajibkan saya pergi kat dewan tiap-tiap minggu hari Jumaat, malam Jumaat baca surah Yasin. Tapi saya tak pandai baca. Payah nak baca tuan-tuan, saya baca surah Yasin yang tulis bahasa Melayu tu. Okey, Y-A-I-S-I-N tu. Tapi pandai pula minta sama Tuhan, bagi saya sihat Tuhan, bagi saya bila sembahyang tu kan, bagi apa, saya mudah nak jawab piksa. Tuhan kata aku suruh kau mengaji, kamu tak nak. Belajar fizik, chemistry, bahasa Inggeris, hukum dia apa tuan? Antara sunat ke fardu kifayah saja. Okey, belajar Quran hukum dia apa? Patutnya mana kena belajar dulu? Quran. Tapi saya tak ikut cakap Allah, saya ikut cakap kehendak saya sendiri. Allah marah tak? Pasti Allah marah. Tapi pandai pula saya minta pada Allah, bagi saya sihat, bagi saya lulus. Allah bagi tuan-tuan, walaupun saya tidak ikut cakap Allah masa tu. Sebab atas sifat pemurah Allah tu, Allah bagi apa yang saya minta, walaupun saya tak ikut cakap dia. Malah Allah tuan-tuan
tolong saya lagi, bagi saya peluang untuk melanjut ke pelajaran ke England. Lepas tu masa saya dekat England, letak lagi sama kawan-kawan yang agak baik masa tu, sama-sama semayang sama-sama. Tapi satu pagi tuan-tuan, apa berlaku? Kawan ajak mengaji Quran. Wah, saya bila tengok kawan ajak mengaji Quran, saya dah takut tuan. Apa cakap? Wah, habis saya gini. Apa pasal? Saya tak pandai baca. Kau orang tahu saya tak pandai baca, kan saya apa? Malu. Pandai kita malu dengan manusia tuan-tuan. Kita tak mau apa? Orang tahu. Saya tak mau orang tahu saya tak pandai ngaji, sebab saya malu. Tapi saya tak pernah malu dengan Allah selama-lamanya. Allah tahu saya tak pandai ngaji. Nampak tu? Mula-mula saya nak cabut tuan-tuan. Lepas subuh nak ngaji, nak cabut supaya saya jangan apa, orang tahu saya tak pandai ngaji. Tapi nak cabut ke mana? Subuh masuk pukul 3 pagi. Masa tu lama-lama apa alasan nak bagi ni? Tak boleh bagi alasan, terpaksa duduk juga. Seorang-seorang baca sampai saya punya turn baca tuan-tuan. Mengangkat-ngangkat baca tuan-tuan. Baris atas jadi baris bawah, baris bawah jadi baris depan. Nasib baik tak ada baris tepi tuan-tuan. Kalau ada baris tepi pun saya sapu juga baris tepi. Kenapa tiap-tiap ayat baca salah tuan-tuan? Baru baca 2-3 perkataan dah kena tegur. Baru baca tak sampai 3-4 perkataan kena tegur. Kita kalau mengaji kena tegur, apa jadi kat kita? Panas diri kita, betul tak? Tu sebab kelas tajwid orang selalu hilang, betul tak? Hari ni dia mengaji depan ustaz, ustaz tu tegur, minggu depan tak datang lah. Nampak? Macam tu saya. Okey? Itu pengalaman saya tuan-tuan. Tapi apa berlaku tuan-tuan? 3-4 bulan saya mengaji dalam keadaan terseksa. Apa pasal terseksa? Sebab saya mengaji bukan kerana Allah, sebab nak jaga hati kawan aja, duduk serumah, tu saja. Itu sebab terseksa tu. Tapi tiba-tiba satu perkataan, selepas berbulan-bulan saya mengaji, tiba satu perkataan masuk dalam hati saya, cakap apa? Saya rasa saya perlu mengaji lah, belajar mengaji. Saya tak pernah cakap benda tu sebelum tuan-tuan. Tapi itulah hari pertama tuan-tuan, saya ingat saya mula mengaji atas kesedaran saya sendiri. Selamanya saya mengaji itu kenapa dipaksa oleh kawan saja. Tapi hari itulah hari pertama saya mula mengaji atas kesedaran saya sendiri. Masa saya dah mula ada kesedaran mengaji, satu aja saya punya cita-cita tuan-tuan. Saya minta Allah kalau boleh bagi saya pandai ngaji inilah. Pandai ngaji, boleh baca dengan baik, cukuplah. Okey, sekurang-kurangnya kalau saya ada keluarga besok, saya boleh ajar anak saya. Itu saja saya punya cita-cita tuan. Tapi dia tak jadi macam tu tuan-tuan. Sebab Allah kata Quran ni nurun ala nur, cahaya atas cahaya. Makin kita dekat dengan dia, dia makin buka jalan yang kita tak pernah nampak. Nak dipendekkan cerita tuan-tuan, akhirnya Allah izinkan saya hafal 30 juzuk Al-Quran tuan-tuan. Start daripada saya tak suka mengaji tuan-tuan. Nampak? Sampai sekarang saya tak percaya saya boleh hafal Quran tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan? Sebab itu semata-mata pemberian Allah. Kalau ikut hukum akal tuan-tuan, saya memang dah tak suka mengaji, dan mengaji pula tu mengangkat-ngangkat, tak pandai. Umur masa tu dah tinggi dah. Orang mengaji masa tu start mengaji kecil-kecil, kita umur dah tinggi pun nak ngaji. Tapi atas rahmat Allah, akhirnya Allah letakkan Al-Quran tu di hati saya. Nampak? Itu sebab bila saya dapat benda tu tuan-tuan, saya minta pada Allah lagi, kalau boleh ya Allah, saya pergi Mekah. Masa saya pergi Mekah tuan, saya minta 3 doa. Saya minta pada Allah, ya Allah, saya ni nak hafal Quran. Masa tu saya tak hafal lagi. Masa saya pergi Mekah tu umur saya 27 tahun. Saya ada rezeki sikit, saya pergi. Saya minta doa, saya ni nak hafal Quran, tapi saya tak nampak jalan ni, ya Allah. Saya buat hafal 2 juzuk masa tu. Okey, saya minta kalau boleh pada Allah, boleh tak izin saya hafal 30 juzuk Al-Quran. Apa lagi saya minta pada Allah masa dekat Mekah? Saya minta saya nak 12 orang anak. Allah bagi 13 tuan. Saya minta pada Allah depan Kaabah tu, saya nak 12 orang anak. Allah bagi 13. Apa lagi saya minta kat Allah? Boleh tak saya belajar bahasa Arab? Allah bagi. Dan last kali saya minta pada Allah, boleh tak bagi saya, anak-anak saya ni semua hafal Quran. Setakat ni Allah baru izinkan 9 orang tuan-tuan. Daripada 13 orang tu dah hafal 30 juzuk Al-Quran. Tu semua Allah bagi. Nampak tak? Betapa baiknya Allah. Okey, tapi apa pengalaman yang saya nak cakap pada tuan-tuan? Sedikit pengalaman yang saya lalui dalam hafal Quran. Saya yakin semua orang boleh hafal Quran, semua. Tak kira berapa umur. Macam tuan-tuan sekarang. Okey, saya ada, bagi saya 2 minit lagi tuan-tuan. Sekarang dah 7.30 dah. Waktu kecederaan. Saya nak explain tuan-tuan. Tuan-tuan nak dengar tak macam mana tip nak menghafal Quran? Nak ke tak payah? Sikit je tuan-tuan. Sebab masa kita pun dah apa?
Tu bagilah, sebab saya datang pun jauh tuan-tuan jadi kita ambil pagi ni. Okey, saya tunjuk sikit tuan-tuan macam mana cara nak menghafal Quran. Okey, untuk macam kita ni, okey, bukan full time student, bukan part time student, tapi apa, no time student. No time student hafal Quran macam mana? Okey, kalau tuan-tuan buat, tuan-tuan boleh hafal semua 30 juzuk tu. Saya bukan nak tunjuk tuan-tuan hafal 2-3 surah, saya nak tunjuk macam nak hafal 30 juzuk tu. Macam umur macam kita ni, senang tuan-tuan insya-Allah. Sebab itu bukan saya cakap, tu Allah kata. Kalau tuan-tuan nak menghafal 30 juzuk Al-Quran macam tuan-tuan sekarang ni, nombor 1 tuan-tuan kena buat niat saja. Sekarang ni niat dalam masjid ni, niat tu macam bukan cakap dalam hati ni. Ya Allah, walaupun saya tak tahu macam mana nak hafal 30 juzuk Quran ni, tapi saya berazam ya Allah, kalau ada baki-baki hidup saya ni, saya berazam nak hafal keseluruhan 30 juzuk Al-Quran. Tuan-tuan cakap sekarang boleh tak? Cakap dalam hati sekarang. Okey, walaupun belakang kepala cakap apa, boleh ke tak boleh ni, itu diamkan dulu. Okey, cakap saja, saya cuba, saya berazam ya Allah nak hafal 30 juzuk Al-Quran. Tidak kira lah berapa tinggal usia saya ni, tapi saya berazam. Okey, bila tuan-tuan dah berazam, apa tuan-tuan kena buat? Tuan-tuan, dia ada buku tuan-tuan, kaedah dia. Kalau tuan-tuan nak rujuk buku ni, saya dah buat sikit kat luar sana, tapi tak apa, saya tunjuk sikit. Kalau hari ni tuan-tuan, masalah dalam kita menghafal Quran, especially usia macam sekarang ni, masalah dia kita cepat lupa, betul tak? Bila kita kata lupa, kita kata kita ni dah tua, payah nak hafal. Yang sebenarnya tak betul tuan-tuan, salah. Okey, bukan sebab kita dah tua kita tak boleh hafal. Even orang yang tak pandai baca, saya tak pandai baca tuan-tuan, pun boleh hafal juga. Okey, dia punya teknik senang aja. Kalau tuan-tuan nak hafal, okey, jangan ambil surah yang panjang. Maknanya surah yang ayat-ayat dia panjang, ambil surah yang pendek. Saya bagi contoh. Sekarang ni surah Abasa wa Tawalla. Kalau tuan-tuan tengok dalam Quran, dia adalah lebih kurang 43 ayat satu muka surat. Kalau kita tengok sekali imbas, apa kita cakap? Weh, panjang ni, betul tak panjang ni. Bila panjang apa? Susah ni. Bila susah tak hafal. Itu sebab kenapa bila saya susun buku ni tuan, saya tak tunjuk tuan-tuan satu muka surat tu. Saya tunjuk tuan-tuan satu ayat je. Abasa wa Tawalla. 2 perkataan saja. Abasa wa Tawalla. Dulu saya baca ngangkat-ngangkat tuan. Kawan aja. Abasa macam tu tuan-tuan. Okey? Tapi orang macam kita ni, kalau kebanyakan kita ni dah boleh baca dah. Okey? Kalau tak boleh baca pun jangan bimbang. Tuan-tuan baca satu-satu je. Abasa wa Tawalla. Abasa. Sebab tuan-tuan lancar ni, dia terus repetition aja. Apa tuan-tuan kena buat sekarang ni? Tuan-tuan lancarkan dia. Kalau tak lancar, ulang dia 20 kali, dia lancarlah. Kalau tuan-tuan katakan baca mengangkat-angkat kan, tuan-tuan ulang 20 kali, 30 kali, insya-Allah dia lancar. Bila dah lancar tuan-tuan, nak bagi dia hafal macam mana? Okey, dia ada dia punya sistem dalam ni. Tuan-tuan baca paling kurang 60 kali. Paling kurang. Tapi orang macam saya ni, macam kita ni, saya cadangkan tuan-tuan baca antara 60 ke 200 kali. Kalau cakap 60 ke 200 kali, cakap apa? Banyaknya ustaz. Itu yang tak mahu tu. Lain kali kalau saya kata baca 60 ke 200 kali, cakap apa? InsyaAllah. Sedangkan tuan-tuan, kalau Abasa wa Tawalla sekali baca 3 saat tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca 100 kali, dia akan ambil masa berapa? 300 saat, 5 minit je. Saya nak tuan-tuan ambil 5 minit saja. Ada tak 5 minit tuan-tuan tiap-tiap hari? Boleh tak tuan-tuan ketepikan 5 minit tiap-tiap hari? Lepas sembahyang boleh tak ketepikan 5 minit? Boleh? Tuan-tuan buat apa? Ambil tu, ulang. Abasa wa Tawalla, Abasa wa Tawalla, Abasa wa Tawalla. Tapi kalau tuan-tuan paling baik, tuan-tuan kena duduk depan-depan tu, catat satu-satu. Tuan-tuan fokus. Kaedah dia dalam buku ni. Tapi kalau tuan-tuan nak tengok, tuan-tuan boleh tengok kemudian lah. Okey, dia kena baca 5 kali tengok, 5 kali kejam mata. 5 kali tengok, 5 kali kejam mata. Supaya kita fokus. Okey, bila tuan-tuan dah baca 60 kali tu, 5 kali tengok, lepas tu tuan-tuan ulang. Ini ulang aja lagi 5 minit, tuan-tuan dapat 100 kali. So tuan-tuan dah baca 160 kali. Okey, kalau tuan-tuan baca 160 kali, daripada tuan-tuan tak lancar, tuan-tuan akan lancar dan tuan-tuan akan ingat. Okey, sekarang ni waktu subuh. Kalau katalah tuan-tuan start sekarang subuh, lepas subuh ni, ambil 5 minit dia, duduk. Okey, Kang zuhur, tuan-tuan ulang lagi. Lepas zuhur atau sebelum zuhur, ambil 5 minit lagi, ulang Abasa wa Tawalla. Tuan-tuan dapat 100 kali lagi. Dari 200 kan, 260. Asar kan buat lagi Abasa wa Tawalla 100 kali. Okey, 5 minit. Maghrib, lepas maghrib, sebelum maghrib ke,
Atau kalau ada ceramah lambat sikit pun tak apa, ambil isyak pun ambil. Bermakna satu hari tuan-tuan boleh baca 500 kali. Abasa wa tawalla. Dia cakap apa? Sikit sangat Ustaz. Jangan cakap sikit, buat aja. Allah bukan nak tengok amalan tu banyak ke sikit. Allah nak tengok kita buat aja. Tuan-tuan buat benda ni tiap-tiap hari selama seminggu tuan-tuan. Abasa wa tawalla saja ayat tu. Tuan-tuan akan dapat 3,500 kali. Dia akan cukup kuat macam baca Fatihah tu. Lepas tu habis seminggu, katakanlah tuan-tuan hari tu datang sembahyang maghrib, imam tak datang. Kalau tengok tak ada siapa imam, tuan-tuan jadi imam. Lepas aja baca Fatihah atau baca apa? Abasa wa tawalla. Allahu akbar. Terperanjat makmum tuan. Satu ayat dia baca. Jangan buat dulu tuan-tuan nanti takut makmum terperanjat. Buat sembahyang sunat dulu. Okey? Tapi tuan-tuan dapat satu ayat yang lekat di hati tuan-tuan macam baca Fatihah. Kalau tuan-tuan berani buat macam ni tuan-tuan, kalau ikut hukum matematik lah, tapi yang sebenarnya Islam di hukum matematik tuan-tuan. Bermakna kalau tuan-tuan berani buat ni, tuan-tuan cuba Ni saya cabar tuan-tuan Tuan-tuan cuba mulai daripada minggu ni tuan-tuan baca Abasa wa Tawalla ni satu ayat, jangan tambah kecuali satu ayat tu saja. Minggu kedua baru tuan-tuan tambah ayat yang kedua. Kalau tuan-tuan berani buat sampai Ramadan akan datang, insya-Allah tuan-tuan katalah dapat 40 minggu lagi, tuan-tuan akan dapat 40 ayat yang tuan-tuan baca macam baca Fatihah tu. Baru 40 ayat Ustaz setahun. Bila nak habis? Jangan fikir nak habis. Kalau dia takdirkan tuan-tuan meninggal tuan-tuan baru tuan-tuan hafal 40 ayat, even baru 4 ayat pun tuan-tuan hafal, tiba-tiba tuan-tuan meninggal, Allah akan letak tuan-tuan orang yang menghafal 30 juzuk Al-Quran. Kenapa? Kenapa? Baru hafal 20 ayat aja baru apa? Sebab Allah kata innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak tengok kepada kita punya apa? Kita punya pencapaian, perbuatan kita. Allah tengok dulu kepada niat kita tadi. Kita dah berniat nak hafal 30 juzuk kan tetapi usia kita tidak mengizinkan, kita bawa hafal 20 ayat, tetapi Allah tetap akan bagi tuan-tuan. Sebab Allah tengok kepada niat kita, tuan-tuan. Itu sebab saya kata semua orang boleh hafal 30 juzuk Al-Quran. Jadi ambil peluang tuan-tuan Sebenarnya saya baru tunjuk tuan-tuan sikit saja macam mana hafal Al-Quran, tapi kalau tuan-tuan buat, Allah akan tunjukkan banyak lagi rahsia yang tuan-tuan tak nampak tuan-tuan. Macam saya bukan penulis buku tuan-tuan, sebab saya accountant. Accountant ni bukan otak dia menulis. Tapi bila saya menghafal Quran tuan-tuan, Allah buka banyak lagi peluang untuk saya menulis banyak buku tuan-tuan. Saya tak bawa aja buku tu, saya bawa buku ni aja. Ada 2 buku lagi yang saya tak bawa pada tuan-tuan. Okey, itu masa lain. Kalau itu kita cerita masa lain. Okey, setakat itu yang mampu saya sampaikan tuan-tuan Jadi moga-moga sikit sebanyak yang kita dapat pada malam ni. Minta maaf saya terlebih sikit masa ini tuan-tuan Okey. Jadi kita mohon pada Allah SWT, ya Allah bukalah hati saya, buka hati anak-anak saya supaya dekat dengan Al-Quran. Sebab orang yang dekat dengan Al-Quran adalah orang yang dicintai oleh Allah. Tapi nak dekat dengan Al-Quran, kita kena letak Quran tu di hati kita. Okey, setakat tu wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu alam. Jadi siapa-siapa kalau ada minat buku ni, ada di luar sana Abang Din ada bawa tadi. Wallahu alam.